Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menerangkan tentang konsep etika dan peradaban. Konsep etika ialah sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum semasa selepas Enlightenment. Pertama, iaitu perkembangan pemikiran sosial, iaitu tokoh-tokoh terdahulu daripada Yunani seperti Aristotle, Plato dan Socrates. Mereka telah mengembangkan pemikiran sosial. Seterusnya, Enlightenment iaitu reformasi gereja pemimpin agama dan gereja berkurangan. Pemisahan agama dan politik. Itulah yang menyebabkan negara mereka tidak maju kerana mereka memisahkan agama dan politik. Seterusnya, Revolusi Perancis, dalam bahasa Inggerisnya French Revolution, iaitu sistem beraja diganti dengan republik. Seperti di Amerika, mereka menggunakan sistem pemerintahan iaitu republik, yang di negara yang dipimpin oleh presiden. Seterusnya, Revolusi Industri, iaitu sistem beraja diganti dengan iaitu individual, hak asasi dan demokrasi. Seperti di Malaysia, iaitu pemimpinnya dipilih melalui sistem demokrasi yang diketuai oleh Perdana Menteri. Seterusnya, perdagangan dunia, iaitu perdagangan antara negara-negara besar seperti Amerika, British dan sebagainya. Mereka menjual beli emas seperti emas, perak dan gangsa dan lain-lain lagi. Maksudnya dunia digital seperti perkembangan telefon bimbit, laptop dan komunikasi seperti telefon awam. Telefon awam terdapat di mana-mana sahaja tempat. Okey. Berikut adalah peta etika Asia berdasarkan agama mempengaruhi kehidupan sosial budaya, iaitu agama Hindu, Buddha dan Islam. Di sini merupakan peta Sriwijaya dan Rida India, iaitu Sriwijaya merupakan sebuah empayar maritim purba di Sumatera. Empayar ini mempunyai pusat pengembangan agama Buddha utama di Kepulauan Melayu. Selain itu, ia mempunyai struktur dan pusat pemerintahan yang kuat dan kukuh. Rakyat di sana mereka menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Amerika, Rusia dan sebagainya melalui perniagaan, iaitu negara Arab. Dengan itu mereka dapat menyebarkan agama Islam dengan meluasnya. Seterusnya, perdagangan. Perdagangan dunia terletak di negara-negara luar seperti Amerika, Rusia dan Okey, seterusnya konsep lain daripada konsep etika ialah si kolonial dan pasca kolonial. Yang saya ketahui, kolonial ialah perkembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan masyarakat di luar batas negara. Manakala pasca kolonial ialah impak penjajah yang berlaku terhadap budaya dari mula berlakunya era penjajahan sehinggalah kini. Antaranya ialah Melaka, Penang, Singapura dan Perak. Pemisahan agama dari politik ialah kerajaan memiliki kuasa untuk mentadbir dan menghukum. Demokrasi dan undi, manakala sultan mengurus budaya dan agama. Islam hilang peradaban dan menjadi pensyaratan ilmu agama. Pada 1957 sehinggalah 1969, penerus ilmu kolonial dan negeri urus budaya dan agama.
Pada 1970 masih wujud ilmu kolonial, tetapi kerajaan mula mengharus perdanakan Islam damai projek modernisasi negara, iaitu negara memodernisasi dengan menggunakan cara agama tersendiri. Seterusnya, pembinaan negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Zakaria, bernombor metrik 17 DKA 20F1042. Ingin membentangkan tentang tajuk kolonialisme dan pasca kolonialisme. Sebelum itu, terima kasih kepada Allah Amma kerana telah menerangkan tajuk sebelumnya, iaitu etika dan peradaban. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang apa itu kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme terbahagi kepada tiga, iaitu materialisme, positivisme dan individualisme. Okey, pertama, apa itu materialisme? Materialisme ialah sesuatu perkara yang nyata, yakni kesedaran dan pemikiran manusia. Bukan itu sahaja, materialisme ini juga ialah segala yang mewujud hanyalah bersifat fizikal, tetapi ada yang beranggap ianya bahawa materialisme dan fizikalisme ini ialah dua perkataan yang berbeza bagi konsep yang sama. Seterusnya, positivisme. Positivisme inilah sama maksud dengan naturalisme, iaitu cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Bukan itu sahaja, positivisme ini juga mempunyai sedikit perbezaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, kerana masyarakat dan kehidupan sosial berjalan mengikut aturannya yang telah ditetapkan. Bahkan ia juga sesuatu perkara yang benar jadi atau dialami secara realiti dan bukan secara fantasi. Dan yang terakhir di dalam tajuk kolonialisme dan pasca kolonialisme ialah individualisme. Apa yang dikatakan dengan individualisme itu ialah mempunyai pandangan politik dan sosial yang menekankan tentang kemerdekaan Malaysia dan manusia, serta kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan sendiri, iaitu dalam menentang pendapat yang meletakkan matlamat seseorang individu itu dalam mencapai kemerdekaan. Seterusnya, di dalam kolonialisme dan pasca kolonialisme ini juga terdapat percampuran antara pelbagai kaum, bangsa dan agama, iaitu yang terdiri daripada Melayu, Islam, Peribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Seterusnya, percampuran ini berlaku kerana kesukan peradaban sedunia kontemporernya hingga lahirlah kerencaman sosialnya, iaitu super diversity pada masa kini. Sekian saja daripada saya mengulaskan tentang tajuk etika peradaban dalam konsep kolonialisme dan pasca kolonialisme. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada sahabat saya untuk meneruskan ulasan tentang tajuk seterusnya di dalam tajuk etika dan peradaban. Sekian itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wana Suhanim binti Wan Ahmad, nombor metrik 17 DKA 20F1036. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada saudari Nur Syahidah atas pembentangan itu tadi. Okey, saya akan membentangkan tajuk konsep peradaban, iaitu Funiverse 1948. Funiverse 1948 ini merupakan tulisan Funiverse 1948 Burma dan Indonesia pada tahun 1930, di mana dengan tepat menggambarkan masyarakat Muslim kontemporari sebagai hubungan sosial politik adalah kebiasaan yang tidak sah. Yang kedua, kewibawaan bersifat peribadi, berdasarkan kehendak dan bukan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, adat dan kewibawaan sangat erat dengan agama.
Yang keempat, susunan sosial tidak bergantung pada undang-undang dan undang-undang impersonal dan hak individu, tetapi atas kewibawaan peribadi dan kewajipan adat. Yang kelima, masyarakat seperti kasta sosial tidak kondusif untuk mengalami perubahan sosial kerana inisiatif dan kreativiti bukanlah teras utama bagi dinamisme. Seterusnya, struktur sosial, hierarki dan autoriti. Hierarki merupakan kata nama yang berasal daripada bahasa Inggeris dan sinonim dengan maksud kedudukan, taraf, tingkat, struktur dan skala. Menurut Kamus Daiman edisi keempat, hierarki merupakan susunan dan kedudukan tinggi rendah dalam organisasi, masyarakat dan sebagainya berdasarkan taraf dan kekuasaan. Fungsi hierarki ialah untuk membentuk susunan secara berlapis. Setiap lapisan itu mempunyai hierarki tertentu. Susunan itu menjelaskan kedudukan, jawatan, fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab. Semakin tinggi susunan itu, semakin tinggi jawatan yang disandang. Fungsinya semakin besar bidang kuasa dan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Autoriti pula merupakan kuasa yang mempengaruhi pendapat, pandangan dan tingkah laku, di mana hierarki dan autoriti ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kalau ada hierarki, adalah autoritinya. Sebagai contoh, hierarki dari zaman dahulu mempunyai lapisan paling atas ialah raja. Yang kedua ialah bangsawan. Yang ketiga ialah petani, artisan dan pedagang. Yang keempat adalah hamba, iaitu rakyat biasa. Contoh hierarki untuk organisasi syarikat pula ialah yang paling atas ialah pengarah urusan, pengarah yang kedua ialah pengarah bahagian, ketiga pengurus, keempat ialah penyelia, kelima ialah pekerja. Setakat itu saja pembentangan saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Nurul Aida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aida dari kelas 3A1A. Terima kasih kepada Wana Suha yang telah menerangkan tentang konsep peradaban. Sekarang saya akan menerangkan tentang perspektif agama dan kepercayaan. Alam Melayu ini diwarnai oleh kaum tua. Pada 1930, pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda, terutama di Penang, Singapura dan Sumatera Barat. Seterusnya, pada tahun 1970 pula, kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia di UK dan USA. Revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umi di tanah Melayu. ABIM, Al-Akram, PAS Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia dan Tabligh India. Kesimpulan yang dapat saya huraikan adalah pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia, berteraskan nilai yang diselami dengan rasional, legal dan materialisme sedunia. Sekian, terima kasih.